wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru yang berbahagia, Puan Hajah Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, warga kerja dan warga kota Majlis Bandaraya Johor Bahru sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat kembali lagi dalam program Jom Mengaji Anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru setelah kita cuti selama 2 bulan bagi memberi laluan kepada bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Amirul Akmal. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Quran ala rasulihil karim, wassalatu wassalam ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berbahagia Haji Mismuan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Timbalan Setiausaha yang berbahagia Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, seterusnya penolong pengarah khidmat pengurusan unit Hal Ehwal Islam, bahagia Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, dapat rafaqkan rasa tasyakur kepada Allah sebab Allah SWT berikan kita ruang lagi dapat bertemu hari ini dalam kelas Al-Quran kita, Jom Mengaji. Mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan oleh Allah SWT ini kita dapat ambil sepenuhnya untuk kita teruskan memperbaiki, memperelokkan, mempercantikkan mutu bacaan, mempertingkatkan mutu bacaan Al-Quran kita insya-Allah dalam kehidupan. Jadi hari ini kita sambung, kita masih lagi menggunakan kitab. Jadi siap saya share skrin dulu. Kita masih lagi merujuk kepada kitab Tajwid Al-Quran. Siapa yang ada boleh gunalah buku tu. Okay, siapa yang tak ada tak apa, masalah. Buku Tajwid Al-Quran. Buku yang kita pakai ni berada di pasaran. Boleh beli di Badan Cemerlang, boleh. Di buku, kedai-kedai buku ada. Di mana-mana lah. Setakat ni dekat Badan Cemerlang, Angsana ataupun di Pasir Gudang tak silap saya lah, ada satu nama kedai, kedai buku. Boleh dapat buku ni. Dia tulis kat situ bukunya Tajwidul Quran, Qiraat Imam Asim, bacaan atau riwayat Imam Hafsin, daripada bacaan Al-Imam Syatibi ataupun daripada Tariq Asy-Syatibi. Jadi pastikan kalau nak beli buku tajwid, pastikan beli buku tajwid yang mengikut imam. Sebab dalam membaca Al-Quran, buku tajwid yang ada kat pasaran ni cukup banyak. Sekarang ni dah orang kata dunia tanpa sempadan. Buku tajwid ni dah bukan satu imam saja yang ada di Malaysia ni. Dia keluar banyak versi imam-imam yang lain. Maksud saya, walaupun di Malaysia kita membaca dengan bacaan Imam Asim, tapi di Malaysia juga ramai yang telah belajar ilmu membaca Al-Quran berdasarkan imam yang lain. Contoh Al-Imam Nafi',
Itu imam yang lain daripada Madinah. Atau Imam Ibnu Kathir daripada Mekah. Atau Imam Ibnu Amir daripada Damsyik. Atau Imam Abu Amru daripada Basrah. Ya. Atau Imam Al-Kisai daripada Kufah. Ataupun yang terakhir Imam Hamzah daripada Kufah juga. Jadi buku tajwid ni kena tengok betul-betul. Jangan salah beli. Jangan salah beli. Pastikan beli buku tajwid. Tengok. Kena tengok kepada buku tajwid imam yang mana. Kita punya imam ingat Imam kita Imam Asim Al-Kufi. Imam Asim Al-Kufi. Yang saya bulatkan ni. Ni Imam Asim. Ni. Imam Asim. Anak murid dia Hafsin. Ni Hafsin. Jadi Hafsin daripada imamnya Asim. Kalau dah jumpa ini nama ni, barulah kita beli. Dalam bahasa Melayu dia tulis macam ni lah. Qiraat ni maksudnya bacaan Asim, Imam Asim. Riwayat Hafsin daripada anak murid dia. Riwayat ni maksudnya bacaan Imam Hafsin. Daripada bacaan Tariq ni bacaan Al-Imam Syatibi. Okay. Baru beli. Okay, jadi yang tak ada tak apa, saya paparkan saja. Okay. Dalam kitab ini hari ini kita bincangkan tajuk. Kita bincang tajuk sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Saya terangkan dulu sifat huruf ni ada banyak sifat huruf. Okey, sifat huruf ni kalau kita lihat dia ada yang berlawan dan ada yang tunggal. Ada yang berlawan dan ada yang tunggal. Okey, kita tengok yang berlawan dulu. Okey, kita tengok yang berlawan. Sifat huruf ni dia ada yang berlawan dan ada yang tunggal. Jadi kita lihat dulu yang berlawan. Ada berapa yang berlawan? Okey, yang berlawan ni ada 5. Ini yang berlawan. Ni Ni yang berlawan. Sifat berlawan ada 5. Yang pertama jahar. Ni jahar lawannya hamas. Jahar lawannya hamas. Dia ada lawan lah tu kata sifat berlawan. Yang kedua syiddah lawannya rokhawah. Pertengahnya tawassut. Dah dua dah. Yang ketiga isti'la. Dia punya lawan dia istifal. Sifat huruf yang berlawan yang ketiga. Istifal. Gitu. Tak apa, saya lalukan dulu. Nanti kalau ada yang tak jelas ke apa ataupun nak bincang, nanti tanya soalan. Kalau tak tanya, saya tak akan fokus sebab Quran ni kita kalau boleh eloklah kita tanya benda yang kita nakkan maklumat tu. Sebab banyak persoalan dalam Quran ni sebenarnya. Setiap orang tak sama. Jadi lebih baik saya buka soalan. Kalau ada benda yang nak ditanya, tanya. Jangan tak tanya. Rugi kalau tak bertanya, sesat jalan. Betul je? Tak bertanya, nanti sesat jalan. Kena tanyalah. Sebab masa kita singkat, perbahasan Quran ilmu tajwid ni cukup banyak. Jadi kita tanya, jadi kita boleh fokus pada perkara yang kita nak saja. Yang keempat, sifat yang keempat, itbaq. Lawannya infitah. Dan yang kelima, idlaq. Lawannya ismat. Ini yang berlawan. Ada 5 yang berlawan. Dia berlawan ada 5. Yang tunggal. Maksud tunggal maksudnya apa? Dia tak ada lawan dia. Dia tak ada lawan. Ini namanya sifat tanpa lawan. Sifat tanpa lawan. Ustaz nak tanya, berlawan tu maksudnya macam mana? Dia bergusti je. Berlawan ni sama lah. Sama macam kita lapar, lawannya? Kenyang. Lapar, kenyang. Kan? Cantik, lawannya? Cantik. Lawannya kepada cantik? Bodoh. Betul Tinggi, lawannya? Rendah. Tu dia lawan tu maknanya perkara yang sebaliknya lah. Balik lah. Lawan. Okey, kita ambil contoh lah. Jahar, lawannya hamas. Jahar maksudnya apa?
Bila nak sebut huruf hijaiyah tersebut, hendaklah ditahan suara. Jangan lepas suara. Jangan lepas nafas, maafkan saya. Tertahan udara ni maksudnya tertahan nafas. Nafas jangan lepas, tahan. Lawan dia, lepas nafas. Simple je. Tahan nafas, lawan dia, lepas nafas. Macam tu je. Jahar, lawannya hamas. Tahan nafas, lepas nafas. Contoh bagi faham lagi. Tahan nafas, huruf contohnya jim. Contohnya jim lah, jim. Jim tahan nafas. Tahan, lepas. Baris atas ya. Je. Tahan. Je. Baru lepas. Tak ada nafas. Itu sebab dia tak ada nafas. Tak ada bunyi nafas pada dia. Yang salah, dia masukkan nafas. Contohnya, je. Itu salah. Je. Ada orang tu. Je. Ada orang baca macam tu. Je. Itu salah lah. Sepatutnya sifat dia tahan nafas. Tahan. Je. Lepas. Tahan. Ji. Tahan. Ju. Wajah. Tak ada baru ada bunyi. Tak ada. Sikit pun tak ada. Boleh nampak, faham je Itu dia ada huruf. Itu contoh huruf yang tahan nafas. Lawan dia lepas nafas. Lepas nafas ni memang kena lepas lah, jangan tahan-tahan. Contohnya huruf shin. Lepas. She. Lepas saja. Shi. Jangan tahan-tahan. Lepas kena lepas. She, shi, shu. Jangan tahan pula. Itu maksud dia lawan kepada kedua-dua sifat tu. Itu maksud berlawan ni. Maksud berlawan. Kalau berlawan tu maksudnya bergusti lah Ji. Macam tu lah dia lawan kepada sifat tu. Contoh lain, syiddah, tahan suara. Huruf tu kena tahan suara baru lepas. Lawan dia lepas suara. Tu lawan dia. Contoh huruf yang tahan suara, hamzah. Hamzah kena tahan suara. Hamzah tahan suara walaupun dia ada adik-beradik dia dengan ha bulat. Hamzah dengan adik-beradik dia satu lagi. Hamzah tahan dan lepas. Tahan, lepas. Tahan. Tahan. Baris atas. Tapi kalau lawan dia rokhawah ni, dia kena lepas. Tak boleh tahan sikit pun. Suara tak boleh tahan sikit pun. Contoh huruf apa? Contoh huruf dhad. Ni huruf dhad. Ramai yang tahan. Ramai sangat tahan. Bukan satu orang, dua orang. Boleh katakan majoriti saya pergi mana-mana, termasuk imam. Imam lah yang baca tu kita boleh katakan. Imam dia akan baca dengan menahan. Manalah saya nak tolong kan? Sebenarnya tak boleh. Tak boleh dan tak boleh. Contoh macam ni kita nak tahu dalam suratul Fatihah. Imam kena tahu huruf dhad dia bukan sifat dia tahan suara. Ini tahan suara. Contohnya huruf hamzah tahan lepas, tahan jim tahan je, dal tahan da. Kalau huruf dhad dia sifat dia rokhawah, lepas suara. Tengok saya baca lepas suara. Walau tak ada sedikit pun saya menahan. Suara saya tetap keluar. Walau tak ada menahan. Kalau menahan macam ni, dia akan dengar suara yang diberhentikan. Berhenti dan baris. Walau tu berhenti. Nampak? Ditahan. Walau senyap. Nampak? Walau salah. Walau nampak? Ada terberhenti kat situ. Itu salah. Dia sifat rokhawah dia salah. Dhad sifat dia rokhawah, mesti suara jangan sedikit pun tertahan sebab sifat dia lepas saja suara. Walau nampak? Suara saya tak putus. Walau nampak? Ada bunyi memanjang. Huruf dhad tu dia tak berhenti pun. Suara dia tetap jalan. Salah Ustaz. Kalau berhenti Ji.
Salah lah Ji. Mana pula betul. Kalau berhenti, dia tertahan, dia berubahlah sifat. Dia ambil yang syiddah pula lah. Dia kan berlawan. Kalau terberhenti, lawan dia kepada menahan. Lawan kepada lepas. Kalau lepas, lawannya menahan. Bila berhenti tu maksudnya menahan lah. Itu dia bertukarlah sifat. Bertukar je. Jelas. Jelas je? Jelas. Tak apa. Tanya je. Tak faham tanya je. 2 bulan dah tak jumpa je. Alignment pun dah lari lah je. Kena masuk bengkel balik. Kalau kereta tu je. Langgar macam-macam lubang lah je. Balik kampung tu berjalan je. Pening lah kereta tu. Tayar tu pening. Asyik langgar lubang sana, lubang sini. Pasal jalan kita tak biasa je balik kampung. Lama tak lalu. Kita punya pasir gudang ni semua hebat-hebat pemandu kita. Tahu kat lubang kat mana. Tapi siapa datang pasir gudang yang tak biasa siap. Kan? Pasir gudang. Kita dah hafal lagi lubang kat mana kita dah hafal. Saya. Tapi kalau waktu hujan saya kalah lagi. Waktu hujan tak nampak lubang. Tak nampak lubang. Meletup saya. Contoh contoh. Yeah. Itu lah contoh. Contoh lah maksudnya. Alignment kita pun dah lari lah baca Quran, dah lama tak jumpa. Tu alignment pun kena buat juga kan. Kita baiki balik lah. Ada lagi soalan nak tanya lagi? Ada lagi soalan? Okay, kita sambung Jadi itu contohlah yang berlawan. Yang tak ada lawan. Dia tak ada berlawan ni. Orang kata tak berlawan. Dia ada 9. Yang pertama, qala. Mantul. Jangan tak pantul. Pantulkan. Yang kedua, safir. Berdesir. Bersiul. Jangan tak siulkan. Jangan tak desirkan. Mesti desir. Yang ketiga, tafashi. Berhamburan. Mesti hamburkan dia. Jangan ditinggalkan sifatnya. Itu. Yang keempat, yang seterusnya lah. Istitalah. Bunyi suara memanjang. Yang seterusnya, inhiraf. Bunyi sifat melencong. Dia maksudnya lencong kan. Macam mana nak tahu kat mana dia melencong? Kena bunyi lah. Dia ada bunyi lencongan. Kemudian tikrar. Getaran berulang. Itu namanya bergetaran berulang-ulang. Tikrar ni bergetar-getar. Berulang-ulang getaran. Kemudian gunnah. Bunyi suara dengung. Di mana suara dengung? Mesti di hidung. Suara dengung tak boleh buat kat tempat lain. Mesti duduk di hidung. Lagi, lin. Bacaan lembut. Jangan keraskan. Lembut kat mana? Adalah huruf dia. Hari ni kita nak ambil yang paling bawah sekali. Yang ke-9. Namanya khafa. Ini kita nak bincang hari ni je. Kita ambil yang orang jarang jumpa ni. Ini kita ambil. Okey, khafa ini kita bincang ni. Sekarang kita kembali kepada kitab kita untuk bincang tentang khafa. Kalau tak faham, catatlah. Salin lah, kena catat dan salin. Jangan ni sebab dia lain guru. Guru Quran ni ramai je. Pergilah satu Malaysia ni banyak. Ramailah guru-guru mengajar Quran. Tapi yang membezakan antara satu guru dengan guru yang lain ialah kaedah pengajarannya. Sentuhan je. Sentuhan tu mahal tu. Nilai satu guru tu pada sentuhan dia. Cara dia menerang. Cara dia menerang itulah ilmu. Dia punya level ilmu dia je. Macam orang baca Quran. Orang baca Quran, kita boleh macam nak tahu orang tu hebat tak hebat baca Quran. Bila dia baca, kita boleh nilai. Ni level mana bacaan Quran ni. Tajwid dia macam mana. Suara macam mana. Taranum dia macam mana. Macam saya, dia semua kena berlatih lah. Kena belajar dan berlatih. Macam kalau bidang taranum, ni Quran ni, kita bagi pemahaman sikit Quran. Siapa yang nak mahir taranum, pertama dia belajar dan dia kena rajin latihan. Rajin buat latihan. Dia mahir lah, lama-lama dia mahir. Sama dengan tajwid.
sebutan huruf semua ni. Kalau dia nak baca Quran tu dengan betul sebutan, dia kena belajar dan latihan. Banyakkan latihan, banyakkan baca Quran. Suara pun sama. Suara baca Quran ni dia ada 4 tingkat je. Nak latih suara rendah, kena buat latihan. Nak latih suara tinggi, belajar dan buat latihan. Semua kena berlatih je. Betul. Semua kena berlatih. Dan bila satu orang tu belajar, makin banyak dia belajar, makin banyak latihan, makin mahir. Dan bila dia mahir, orang kat situ kita nampak level mutu bacaan dia bagus setakat mana. Sebab Quran ni dia ada level. Orang baca Quran ni ada level-level. Sampai kan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, man qara'al Quran ya wa huwa mahir. Orang yang baca Quran sampai dia tu mahir bacaannya, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, termasuk para malaikat yang mulia di sisi Allah. Sebab level bacaan orang yang mahir ni, orang baca Quran ni dia ada level rendah, sederhana, tinggi. Level bacaan itulah yang kita boleh nilai. Oh, dia ni ilmu setakat ni. Orang ni ilmu setakat ni. Ada orang dia pandai bertaranum tapi dia kurang bahagian tajwid. Ada orang dia pandai tajwid, kurang taranumnya. Ada orang dia pandai taranum dan tajwid, suaranya tak boleh tinggi sangat. Dia tak jumpa suara tu, ilmu suara yang tinggi dia tak jumpa lagi. Kena terus belajar lah sampai dia jumpa suara tinggi. Ataupun dia tak jumpa suara paling rendah. Okey, jadi itulah saya kata tadi. Al-Quran ini dia setiap guru tak sama. Setiap orang yang baca Quran ni dia level tak sama. Maksudnya level apa? Pertama cara dia sentuhan dia. Kalau guru ni kan mengajar. Kaedah pengajaran setiap orang guru ni tak sama. Itu sebab dia kaedah dia macam ni. Kalau kita nak belajar dengan satu guru ni, saya beri kaedah sebab guru ramai. Jangan banyak sangat guru, nanti kita pening. Belajar, pilih satu guru. Macam nak pilih guru pula? Ada tip. Kalau kita nak nuntut ilmu, nak pilih satu guru, kita kena tengok latar belakang guru. Saya tak tahulah yang baru yang ada dalam grup ni, yang tak kenal saya ringkas sekali lagi. Dah lama tak terang lah, kali pertama yang terang hari tu kan. Pertama, kalau cik guru, guru tu mesti diberi tauliah. Itu yang pertama kena pegang. Sebab apa? Sebab kita tak pandai nak tapis. Yang tapis guru ni orang yang ahli, orang yang jabatan agama. Dia tapis, dia ada periksa tu, dan ada temu duga lagi, lepas ke tak lepas. Macam saya ambil Quran ni, ya Allah, sangat susah. Kena lepas 3 peperiksaan. Kertas jawab alif ba jim dan, jawab objektif dan juga syafawi. Syafawi ni kita baca, dia akan buka Quran, kita baca, dia akan soal setiap satu hukum tu. Dia akan kemudian nak kena markah, kena lulus 80 ke atas. Itu kursus guru asas Quran. Kedua, kursus lanjutan. Yang ketiga, kursus pemantapan. 3 kursus ni ada periksa. Itu sebab ramai tak lepas. Ni saya dengar kawan-kawan ramai tak lepas untuk ambil tauliah. Sebab apa? Dia dah tinggikan level. Bukan senang, susah. Memang susah. Nak ngajar Quran kan Ji? Ingat senang. Ingat senang ngajar Quran. Kalau salah aja nanti masalah. Jadi pertama, bila guru tak ada tauliah, kita jangan risau dah. Guru ni memang layak. Senang cerita. Okey, itu yang pertama. Kalau kita rasa nak kenal lagi guru tu, tengok latar belakang pendidikan dia. Ada orang ngajar Quran, dia hanya belajar daripada sekolah madrasah atau pondok mana-mana kan. Tak ada masalah kalau kita nak meyakini. Okey, macam saya ikut pengajian secara akademik di bawah kerajaan, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk pengajian agama di maktab, institut perguruan guru, dan juga saya belajar di pengajian yang tinggi ijazah di universiti, pengajian Islam, dalam pengajian Islam di universiti. Okey, jadi pembelajaran Quran ini kita dapat talaki bersama pensyarah lah di masjid universiti, membetulkan tajwid sebagainya. Dan masa sama mencari guru belajar taranum sebagainya. Okey. Jadi saya harap yang belajar dengan saya meyakini, sebab kita nak belajar dengan guru kena yakin dengan guru je. Pertama tu basic, kena yakin guru, tak boleh ragu-ragu. Saya memang ada anak murid yang ragu-ragu ni. Dia jenis belajar dengan YouTube.
Ni pengalaman. Zaman sekarang ni jangan terkejut. Jangan marah orang yang macam tu. Anak murid macam tu jangan marah. Sebab ni zaman dia. Zaman orang belajar dengan YouTube. Dia buka YouTube, dia tengok kori-kori antarabangsa. Kemudian dibandingkan dengan guru yang mengajar ngaji ni. Saya kena macam tu lah. Dia buka YouTube, dia kata, oh ni Syekh Mustafa, Syekh Ismail Hashim ni baca tak sama macam Ustaz baca pun. Saya ikut cara dia baca. Saya tak ikut Ustaz baca. Saya rasa dia bagus sebab dia Johan antarabangsa dah banyak kali. nak cerita Ustaz tak Johan antarabangsa lah. Macam tu. Haji. Ustaz tak Johan antarabangsa 2-3 kali. Ismail Hashim kata dia Johan antarabangsa banyak kali. Bacaan dia tak sama macam Ustaz. Sebutan huruf macam ni, macam dia sebutlah sebutan huruf macam ni. Saya terdiam jugalah. Oh, cabaran betul ni. Macam nak cakap je. Dia berpandukan YouTube. Jadi saya pun diam, saya cakap macam ni lah. Kalau tuan nak belajar dengan Ustaz Ismail Hashim yang dah tiada, dah arwah, meninggal dunia, yang tinggal hanya bacaannya di YouTube, kena belajar dengan dia lah kalau macam tu. Saya cakap tak boleh dengan saya ni sebab kita tak yakin dengan guru, tak boleh belajar. Tak boleh. Nanti kita akan meragui guru dan bersangka-sangka guru ni betul. Bersangka buruk lah. Jangan macam tu. Habis ilmu tu. Dia sangka betul ke Ustaz ni? Betul ke terang macam ni? Betul ke bunyi macam ni? Dia banyak sangat sangkaan sampai dia tak boleh terima ilmu. Penat dia belajar. Ini untuk maklumat semua sebab apa? Ini adab berguru. Antara adab berguru, memang sekarang ni masalah adab ni memang banyak. Orang kadang dia ilmu tapi adab kurangan. Kadang dia rasa dia betul. Dia akan menyalahkan guru. Guru lah dia salahkan. Saya memang kena macam tu, saya terdiam lah. Saya diam, saya diam, saya sabar. Saya dengar apa lagi yang dia nak sampaikan. Jadi ada anak murid yang macam tu. Itu dugaan Ustaz. Ya, nak cakap apa lagi, kita dah terangkan. Kita ada tauliah, kita belajar kat mana. Cuma saya tak mencapai ke peringkat antarabangsa. Saya tak pernah sampai. Tapi kalau setakat negeri Johor, Johan Tilawah peringkat negeri Johor, saya pernah Johan. Di kalangan guru-guru Al-Quran negeri Johor. Pernah diadakan pertandingan seluruh negeri Johor, guru-guru Al-Qurannya diuji bacaan. Saya pernah dapat Johan tahun 2009. Kenal Ustaz Abu Bakar Selamat tak? Kenal sangat. Salah. Saya kenal dia pas dia sama tu dengan rumah saya. Sekolah agama. Yalah. Alhamdulillah Ji, dunia ni kecil je. Banyaklah buat program-program di bawah yayasan. Ada banyak program. Kita ada kat radio kan Ustaz. Abu Bakar Selamat. Radio, tapi dah lama tak ada sekarang tak ada dah lagi. lama tak ada. Lama jelah, dia dulu ada. Saya pun dulu kat radio tak, sekarang ni dah tukar ramai orang dah. Saya tanya kat radio pun dia punya prosedur dia banyaklah benda yang susah sikit nak diuruskan. Saya tanya juga. Tu masing-masing ada lah pengalaman mengajar kat radio kan. Jadi yang penting apa Ji? Yang penting kita kena yakin dengan guru. Jadi kalau tak yakin, lihat latar belakang sampai yakin. Sebab guru nak sampaikan ilmu. Okey, jadi sekarang kita sambung. Tadi saya sentuh sikit adab, cara-cara nak yakin dengan guru, nak pilih guru macam mana. Okey, lepas tu bila dah berguru, jangan tukar-tukar guru, nanti kita pening sebab lain guru, lain penerangannya. Dan lain level ilmu dia. Ada guru dia pandai mengaji, pandai tapi dia terang tajwid tak pandai. Memang ada orang macam tu. Mengaji pandai betul, tapi suruh terangkan tajwid dia tak pandai. Dia tak pandai nak terang detail sedetail setepat yang boleh, dia tak mampu. Ada orang macam tu. Ada orang yang pandai terang tapi bacaan sumbang. Ada. Saya cerita ni, saya banyak menuntut ilmu sebelum ni, macam-macam orang jumpa. Kita belajar kan. Macam-macam ada kelemahan Ustaz. Ya betul. Jadi dia cakap macam ni. Kalau guru kita ada kekurangan, jangan kita war-warkan kekurangan tu pada orang lain ataupun kita burukkan dia. Jangan. Sebab manusia, guru ni banyak kekurangan. Yang kita ambil apa dia? Yang ilmu yang dibagi yang benar itu. Yang benar itu ambil. Jangan kita highlightkan yang tak benar tu. Hanya dia baca Quran suara sumbang-sumbang kan. Tapi tajwidnya elok. Tajwid dia ingat teori dia. Okey ni. Jadi pertama saya ulang sekali lagi. Pertama cari guru yang benar, diberi tauliah, dan latar belakang dia jelas. Dia sudut ilmu yang ada pada dia. Jelas maksudnya disahkan daripada mana. Contohnya, ni belajar kat mana dulu ni? Saya belajar kat belakang rumah je.
Bahaya ni main belakang rumah. Ataupun saya belajar dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Tak boleh macam tu, tajwid begitu pula kan. Dia biarlah yang jelas, maksudnya secara umum lah. Secara umum ikut prosedur biasa. Belajar ni mestilah belajar kat mana, nama tempat, pengajian kat mana, dan diiktiraf pengajian tu kan. Jadi kita tak pening kepala. Itu yang pertama, guru. Pilih guru yang latar belakangnya jelas. Ada tauliah dan juga latar belakang pendidikan yang jelas. Yang kedua, belajar dengan satu orang guru saja dalam bidang yang kita nak. Contoh bidang tajwid. Ambil satu guru dulu. Sehingga selesai. Ini saya cakap ni sebab saya lakukan. Supaya kita boleh nilai. Belajar dengan satu guru tu sampai selesai bidang apa yang dia ajar. Kemudian kita cari guru yang lain kalau kita rasa ilmu tu dah level tu. Guru ni dia ada level ilmu dia. Ini saya bagi tip Saya tip siapa nak minta ilmu. Kita ni sampai satu tahap, guru tu kita sampai level ilmu yang ada pada guru tu dia setakat tu je. Dia ada level kemampuan dia. Macam saya belajar, guru saya tu saya belajar lama dah. Saya belajar, saya tengok ilmu dia setakat tu. Lepas tu dia pusing balik ilmu tu. Saya ni jenis nakkan ilmu yang cepat, yang banyak kan. Nampak level ilmu tu setakat tu. Jadi saya tak tunggu lama, saya cari guru lain pula. Pattern saya lah, saya jenis macam tu. Tengok, belajar dulu. Ada dekat ilmu kita tak tahu. Belajar lagi. Sampai ilmu dia dah habis, dia pusing balik ilmu tu. Ilmu yang dia ada tu dia pusing balik. Faham tak Ji? Kita dapat, ini dah belajar ni. Minggu depan, ini dah belajar ni. Dia minggu depan, ini ulang balik ni. Cabut lah. Cari guru lain. Cari guru lain yang ada ilmu lagi yang lain yang kita tak ada lagi ilmu. Apa ni? Rebut ilmu tu. Sampai habis juga. Macam tu. Dalam bidang, pelbagai bidang lah. Kalau taranum. Okey, kalau tajwid. Ini dalam bab Quran lah. Okey, itu tip dia. Lepas habis satu guru, kita cari guru lain. Habis lagi satu guru, cari guru lain. Guru yang benar guru yang kita dah tapis tadi. Habiskan ilmu. Ni masa belajar yang saya ni, belajar bagi habis. Ada tak ilmu yang saya ajar kita dah tahu semua? Ada tak? Belum lagi Sifat khufat ni dah belajar belum? Belum Ustaz. Belum, kena belajar yang saya lah. Kena belajar terus lah. Belajar terus. Yalah, insya-Allah. Okey. Jadi sekarang jangan ragu-ragu dengan saya. Dah panjang lebar saya terang ni. Adab dan cara memilih seorang guru dalam menuntut ilmu. Jadi bila benar cara itu, kita tak akan jumpa guru yang sesat. Guru yang salah. Okey? Penting tu. Okey, sambung. Hari ni terang sifat tunggal atau yang tanpa lawan. Namanya khufa. Apa maksud khufa? Sambung Di sudut bahasa tersembunyi atau terselindung. Pada istilah tersembunyi suara hurufnya kerana sangat luas makhrajnya. Ini ayat-ayat buku Itu penting, ada guru nak terangkan, takut kita salah faham. Buku ni kalau kita baca mana-mana buku agama, kalau kita faham okey. Tapi kalau ayat tu kita rasa kurang jelas, macam faham tak faham, itu perlu pada guru. Kat situ perlu pada guru. Jangan berguru dengan buku saja, maksudnya semua benda kita cuba ikut pemahaman kita sendiri. Takut kita salah faham. Boleh faham je Ya, Ustaz. Kalau ayat buku tu ayat mudah kita faham, tak apa. Ni macam ayat ni. Saya tanya Haji, apa maksud terselindung ni? Haji faham tak agak? Terselindung. Dia kata tersembunyi dan terselindung. Faham tak? Sembunyi suara hurufnya kerana sangat luas makhrajnya. Agak-agak faham tak ayat ni? Ni ayat buku Haji faham tak agak-agak maksud dia ni? Sembunyi suara hurufnya kerana sangat luas makhrajnya. Ini faham. Ayat buku. Faham? Faham tak? Haji tak faham, saya pun tak faham kalau tak belajar. Betul tak? Sebab dia dalam buku, dia ayat buku ni, dia ayat bentuk penulisan. Jadi kenakan penerangan yang jelas. Dia ringkas saja. Jadi kita kena jelaskan. Maksud tersembunyi ialah makhraj, kita ambil satu huruf. Huruf yang bersifat khafat ni, kita ambil satu huruf iaitu huruf ha bulat. Kita ambil ha bulat je hari ni. Mantapkan ha bulat saja. Jadi maksud tersembunyi suara huruf ni kerana sangat luas makhrajnya ialah, pertama kita buka balik makhraj huruf ha ni. Makhraj huruf ha kita buka balik. Mana rumah makhraj atau makhrajnya atau tempat keluar huruf ha? Di pangkal halkum. Ni kat pangkal halkum. Rumah dia kita tahu dulu je. Pangkal halkum. Dia kata tadi tersembunyi. Ni ada kat sini pangkal halkum. Maksud dia macam ni.
Memang rumah dia dekat pangkal halkum. Tapi jangan kita hanya duduk kat pangkal halkum saja tanpa kita gerakkan bacaan huruf ini dengan lebih luas. Jangan berpandukan satu tempat saja. Gerakkan makhraj dia ni memang duduk kat sini rumah dia, tapi cara bacanya kita kena luaskan makhraj dia daripada pangkal halkum ni bergerak sampai ke ujung mulut. Bergerak sampai ke ujung mulut. Jangan baca duduk kat sini saja. Duduk sini dia akan jadi macam ni. Dengar, saya bariskan atas. Huruf ni bariskan atas. Saya hanya tekan kat sini. Saya tekan sini saja. Tekan tekan, tahan, hi, hu. Dia akan bunyi tebal. Bunyi dia tebal je. Dan keras. Kita hanya menekan di sini saja. Kita tak meluaskan makhraj dia. Luaskan daripada pangkali ke tengah, ke hujung, luas sampai ke rongga mulut. Huruf ha ni, itu sebab kita kena belajar sifat. Jangan belajar makhraj. Ramai orang yang baca huruf ni, dia hanya belajar rumah dia kat sini. Ustaz, rumah dia kat pangkal halkum. Kat situ. Ha, hi, hu. Saya kata betul lah tu. Tak salah tu betul. Tapi jangan berhenti belajar. Sebab huruf tu baru tempat keluar dia. Sifat dia kena belajar sekali. Antara sifatnya ialah apa tadi? Khofa atau khufa. Dia itu diluaskan makhrajnya. Bunyi dia tu kena diluaskan. Supaya apa? Supaya bunyi ha tu nipis. Tadi saya guna satu tempat saja di pangkal halkum, bunyinya keras dan tebal. Contoh kita baca Fatihah. Ni dalam Fatihah tu penting. Mana Fatihah? Kita buka Fatihah jap, ambil suratul Fatihah. Ni. Tu yang berwarna hijau tu. Saya dah bulatkan tu. Ramai baca begini. Huruf ha tu dia hanya menggunakan tempat keluar saja. Sifat dia tak jaga. Taranum bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Keras dan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Yang lain okey. Huruf ha tu tebal dan keras. Ada satu ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak huruf ha-nya tebal dan keras. Ini ada bawah ni. Ayat ke-6. Dengar saya baca. Ihdinas siratal mustaqim. Pak tebal. Salah sifat salah. Ayat terakhir ada lagi tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu tebal dan keras. Itu tebal dan keras. Ramai tak perasan. Bukan tak perasan. Dah terbiasa macam tu. Dan dia dengar semua orang baca macam tu. Tu sebab tak ada siapa yang menyalahkan. Sehingga dia belajar. Ni yang saya ajar ni. Saya nak salahkan ni. Salah lah tu. Habis orang yang tak tegur pun semua orang baca macam tu. Sebab semua orang pattern sama. Semua orang majoriti baca salah begitu. Jadi tak ada siapa nak menyalahkan. Sehingga jumpa orang yang baca betul. Baca betul macam mana? Nanti sekejap saya tunjuk. Yang last tu. Ghairil maghdubi alaihim. Him. Tebal dan keras. Jadi sekarang kita baca yang betul. Kaedah dia apa? Senang je. Luaskan makhraj dia. Tengok ya. Kalau kita menekan hanya pada pangkal halkum, bunyinya tebal dan keras. Cuba luaskan makhraj dia. Tengah saya baca. Okey, baris atas. Ikut saya. Luaskan. Jangan duduk satu tempat. Luaskan. Nampak? Saya luaskan huruf ha. Bunyi dia. Cuba baca je. Cuba bunyikan. Ni baris atas. Okey, ramai-ramai baca. Bila kita luaskan makhraj dia, baru bunyinya nipis. Kemudian bunyinya lembut. Okey. Tu. Okey, kita baris bawah. Cuba
Baru dia nipis bunyi dia tak tebal. Baris depan. Baca. Baru bunyi nipis. Lahuma. Cuba baca. Lahuma. Lahuma. Siapa nak cuba bunyi ha? Kita nak sempurnakan sifat khufa ni. Okey, baca baris atas. Ha. Hi. Nipiskan. Cuba. Cuba tak? Cuba. Hi, hu. Mana? Barulah nipis. Sebab apa? Sebab kita tak menekan pada tempat keluar saja. Kita lepaskan suara tu. Lepaskan ataupun luaskan. Nak cek perkataan bahasa Melayu macam tu lah. Lepaskan suara tu sampai ke hujung mulut. Baru dia nipis. Ataupun lepaskan ataupun dipanggil apa? Luaskan. Luaskan. Makhraj dia tu luaskan. Jangan duduk satu tempat nanti keras. Sekarang kita cuba baca Fatihah. Kita betulkan huruf ha. Ni penutup lah, kita settle yang ni dulu. Dengar saya baca huruf ha tu nipiskan. Dengar saya baca. Taranum Hijaz lah contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nipis. 1, 2 mula. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat kedua Fatihah. Dengar saya baca, dengar saya bulatkan tu jaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ni ayat ke-6 ni. Ayat ke-6 ni ramai baca tebal. Nipiskan, luaskan. Cara luas tak? Dengar saya baca. Dengar saya baca luaskan. Ihdina. Baru nipis. Ihdina siratal mustaqim. Sila baca. Ihdina siratal mustaqim. Okey, bagus. Ayat terakhir tu, ayat 6, ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nipiskan. Okay, 1, 2 mula. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, penutup dia. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak? Nipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sila. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, sekarang kita bagi ruang lah. Nak tanya soalan boleh, nak baca boleh. Fokus kita hanya satu huruf je malam ni. Tak boleh banyak-banyak. Sebab dia perlukan fokus. Fokus yang mendalam. Dan dia sudut teori dan praktikal. Sekarang kita nak praktikal pula. Teori dah terang jelas tadi, panjang lebar tentang khufa. Ini praktikal, bacaan bunyi huruf ha yang sifat dia khufa ini. Ada yang nak baca? Okey, silakan Ji. Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, bagus. Lulus. Ya. Semakkan saya pada huruf H bulat jangan tanya sebutan kat huruf lain pula. Huruf lain nanti kalau banyak nanti tak boleh nak fokus. Jadi setakat ni huruf H bulat yang dibaca oleh Haji Mustafa tadi tepat maknanya tercapai objektif lah. Sifat dia nipis, bunyinya lembut. Dia tak boleh keras-keras. Huruf H ni dia bukan sifat tebal. Tak ada dalam kamus huruf H ni bunyi dia tebal, tak ada. Bunyi mesti nipis. Tapi kenapa orang tebal kan? Tak tahu. Kenapa ramai baca tebal huruf H ni? Bunyinya keras, tebal dan keras. Tebal dan keras. Kenapa? Itulah kata tadi, kena disemak semula bacaan. Ada siapa lagi nak cuba baca? Silakan. Fokus pada huruf H bulat. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, tahniah. Tahniah tuan bacaannya huruf H-nya tepat alhamdulillah. Bagus. Okey, ada nak tanya soalan, ada yang nak baca lagi, kita raikan. Dia Quran ni memang tak boleh dengar teori Quran ni lain sikit. Belajar dia pertama teori, yang kedua praktikal. Kalau dah dengar penerangan, okey, dah panjang lebar dengar penerangan, bila sampai pada semakkan bacaan, kena bacalah. Nanti tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat nanti. Tak cukup syarat apa dia? Tak cukup syarat membaca Quran. Baca Quran dia kena talaki. Dia kena talaki lah. Dia kena talaki tu maknanya kena baca depan guru. Kena baca depan guru. Okay. Kalau ilmu fiqah ke ilmu tauhid, dia ada konsep dia. Dengar dan faham pun sudah madai. Tak baca pun tak apa. Depan guru. Quran ni dia mesti walaupun dengar teori daripada guru, tapi kita kena baca dan disemak oleh guru. Itu dia tertib belajar Quran sebab saya beritahu ni. Saya kena beritahu tu tanggungjawab saya. Kalau ada orang belajar Quran, dia belajar dengan mendengar saja. Dengar teori, penjelasan, ustaz tu baca macam tu, baca ni, macam tu, macam ni. Ustazah tu baca macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. 5 tahun dia buat macam tu. Apa kesudahannya? 5 tahun dia belajar begitu. Dalam 5 tahun tu bacaan dia tak pernah berubah. Sebab dia tak pernah baca. Dan dia tak pernah semak bacaan dia oleh guru. Itu bahaya, itu rugi masa. Kalau boleh kena baca. Tu kita bagi yang mudah-mudah ni, surah Fatihah je baca. Lepas tu saya tak semak huruf lain, saya semak huruf H bulat saja. Kalau saya semak huruf lain nanti jadi berat. Huruf H bulat yang warna hijau tu je saya semak, jangan risau. Santai-santai, kita santai-santai belajar, jangan tinggikan level sangat, kita ambil aras mudah. Sifat je kita belajar. Hari ni kita belajar melentur sifat khufa pada huruf H. Okey, ada yang tanya soalan boleh, tak ada masalah. Tanya soalan boleh, nak baca pun boleh, tak ada masalah. Silakan. Buka mikrofon. Tanya. Kita bulan Ramadan sebulan, macam mana tu kita baca Quran dalam ibadah kita? Solat kita baca Quran macam mana? Boleh tanya, tak ada masalah.
dalam solat sunat tarawih, saya baca Quran dalam solat tarawih. Tak sempat, dah rukuk dah. Macam mana sebenarnya baca Quran ni? Ataupun baca surah pendek laju sangat. Boleh ke baca Quran laju sangat dalam solat laju tu kadar mana kan? Masa saya tadarus Quran, nak khatam tu, nak tadarus 30 juzuk, macam-macam kesalahan jumpa kan. Masa macam-macam soalan jumpa. Boleh tanya. Sebab bulan Ramadan baru ni, ramai yang cuba nak baca Quran banyak daripada kadar biasa. Jadi banyaklah jumpa perkara baru yang kita lama kita tak sentuh kan. Permasalahan-permasalahan dalam membaca tu dari sudut ilmu tajwidnya. Ada nak tanya? Nak tanya Ustaz. Sila. Berkaitan dengan tadi Ustaz kata ialah mana bila kan kita solat tarawih tu, kadang dia baca surah tu macam dia tak tersusun Ustaz. Maksud dia macam katalah surah Wadduha, lepas tu dia ke atas balik macam panggil macam susah tu naik. Jadi macam mana Ustaz? Dari segi bacaan tu, dari segi hukum itu. Mana dia macam surah Al-Fi, nanti dia naik balik, turun balik, dia kata dia tak tersusun bawah. Jadi macam mana Ustaz tu bagus soalan ni. Okey, soalan daripada Encik siapa nama Encik? Encik Anwar. Encik Anwar ya. Okey, terima kasih banyak Encik Anwar dengan tanya soalan ni. Orang lain semua dapat manfaat. Banyak ilmu dapat. Ilmu pun dapat, pahala pun dapat. Orang lain pun dapat ilmu. Semua kelebihan ilmu tu kita dapat kepada kita lah daripada akaun kita. Tu untung bertanya ni. Okey, kita terangkan Okey, itu bila tanya itu hukum lah. Soalannya ni ada berkaitannya hukum. Hukum membaca surah-surah dalam Al-Quran ni di dalam contoh dalam solat secara tidak mengikut turutan. Membaca surah Al-Quran dalam Quran yang tidak mengikut turutan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia tidak ikut turutan, maksud kami kena jelaskan lah dengan baik. Contoh dalam solat yang sama. Contoh solat tarawih 2 rakaat. Rakaat pertama dia baca surah Al-Kahf. Contoh Al-Fil. Rakaat kedua dia baca surah Al-Qadr. Ya tu. Jadi hukumnya dalam solat yang sama. 2 rakaat tu, rakaat pertama Al-Fil, rakaat kedua surah Al-Qadr. Jadi terbalik kan? Hukumnya makruh. Okey? Ya betul Ustaz, betul. Makruh. Jadi kena beritahu dengan tu. Kadang-kadang dia terlupa. Kadang-kadang contohlah ikut pengalaman saya dulu terlupalah, maknanya malam pertama sampai malam 15 dia ikut turutan. Cantik dah. Lepas alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad. Rakaat kedua itu contoh rakaat kedua. Dia baca surah Al-Ikhlas. Ataupun diikut turutan lah. Lepas alhaakumut takatsur wal asr. Contoh ikut turutan sampai last sekali tabbat yada abi lahab wa tab. Itu last sekali. Tapi bila masuk malam ke-16 dia jadi terbalik. Sebab apa? Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr tu duduk di awal, di atas lagi. Jadi dia baca juga rakaat pertama alhaakumut takatsur. Biasa rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Dia ingat alhaakumut takatsur tu letak di awal juga. Sebab dah terbiasa malam 1 sampai malam 15. Jadi rakaat kedua dia baca kan tukar surah Al-Qadr. Dia baca malam kedua Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terbalik. Rakaat kedua pun sama juga, rakaat ketiga pun sama juga. Jadi dia terbalik disebabkan susunan surah yang berbeza. Jadi kena hati-hatilah. Jadi kalau itu tukar tu kena beritahu, Imam ini terbalik ni Imam. Kalau boleh baca surah Al-Qadr dulu baru Alhaakumut Takatsur. Sebab dah terbiasa Alhaakumut Takatsur di awal. Jadi malam ke-16 terbalik kan. Surah rakaat pertama Al-Qadr. Rakaat kedua At-Takatsur. Terbalik kan. Sebab apa? Sebab surah Al-Qadr dia lebih atas daripada surah, dia turutannya lebih awal daripada surah At-Takatsur. Jadi ikut turutan tu. Okey? Itu saja untuk jawab soalan tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Boleh tanya lagi, silakan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh tanya lagi. Kita raikan soal jawab. Sebab apa? 2 bulan ni kita tak jumpa 2 bulan. Kan? Ustaz, kalau nak tegur tu nak kena berhemat Ustaz, tegur tu kan. Ya, dia macam ni. Kalau nak tegur tu memang cara tegur memang kena bil hikmah, orang kata. Hikmah lah. Kena bil hikmah. Bil hikmah ni macam kaedah banyak lah, macam-macam cara lah. Okey, saya bagi antara lah kalau baca Quran ni. Kalau orang tu orang yang lebih tinggi ilmu dari kita, lebih tinggi pangkat dari kita mesti melalui orang yang dia sendiri boleh terima. Contoh, ada orang lebih tinggi pangkat dari dia, lebih arif daripada dia. Kita melalui orang tersebut. Jumpa orang tu. Maksudnya melalui orang tengah. Kita nampak penceramah tu baru nak masuk ke masjid, kita sapa dia lah. Beri salam tu, Ustaz. Maaf Ustaz, manakah Ustaz dah datang kat tempat kami ni bagi ceramah, boleh tak Ustaz sentuh sikit berkaitan dengan turutan baca surah ni, sebab di masjid kita ni ada orang yang terbalik baca surah. Macam tu. Kadang-kadang dia boleh terima dengan teguran penceramah. Kadang-kadang dia boleh menerima teguran daripada kanak-kanak. Zaman Nabi SAW, Saidina Hasan dan Husain, dia nampak satu orang dewasa, orang dewasa lah, orang tua, dia salah mengambil wuduk. Dia sudut tertib mengambil wuduk tu. Jadi apa berlaku? Dia berlakon. Dia mengambil wuduk bersama Hasan dan Husain. Dia berlakon lah, dia duduk sebelah pakcik tu ambil wuduk. Dan salah seorang daripada cucu Nabi ni, dia ambil dengan cara yang salah. Jadi ditegur oleh yang seorang lagi. Cara tegur tu, dia tegur lah, ni tak ikut turutan ni, cara basuhan ni tak betul. Sebab tu buat macam ni lah. Dalam masa sama, pakcik yang duduk sebelah tu, orang dewasa tu, dia perasan, aku pun buat yang salah juga ni, kata dia. Aku tengoklah budak ni buat yang betul macam mana, dia pun ikut. Jadi kaedah itu kata bil hikmah je. Bil hikmah tu kita bil hikmah maknanya dia ada cara melalui orang yang disegani oleh orang yang nak ditegur, melalui kanak-kanak pun boleh. Itu antara kreativiti lah dalam nak menegur orang. Dan kalau nak tegur direct, pastikan hubungan kita dengan dia memang rapat. Sebab bahaya je kalau kita tak rapat dengan orang, datang-datang tegur dia, memang bukan mudah lah je orang tu nak terima kita. Cari pasal je Silat-silat bagi penumbuk je. Bagi penumbuk yang macam-macam je. Jangan. Sebab kita duduk masjid surau ni lagilah cabaran dia banyak. Sebab macam-macam latar belakang orang datang surau masjid ni je. Ya, betul tak? Macam-macam. Yang kita sangka yang datang masjid ni semua alim dan warak, serta orang yang tinggi, dia punya sifat adab dia. Tak boleh anggap macam tu juga. Jadi kita berwaspada sudut tu. Ambil hikmah lah. Cara tegur dengan tegur, kena tegur je, kena beritahu. Macam saya je, ini sebab Korea saya. Kalau Korea orang lain, tempat mereka bertanggungjawab lah cara macam mana. Pasal ni Korea saya, depan rumah saya. Saya kena ikhtiar lah sebab Korea saya, tempat saya tinggal. Saya bertanggungjawab. Jadi imam ni dia yang kenal lah. Imam ni dia minat main golf. Dia minat main golf. Saya ni fikir macam mana aku nak bantu dia sudut bacaan, nak bagi betul. Dia main golf je dengan izin Allah lah, pasal niat saya tu kan. Saya nak rapat dengan dia tu kena main golf aja. Tapi alhamdulillah niat saya nak main golf tu, ada hamba Allah dia sponsor. Set golf, semua jenis kayu ada, daripada driver, ironnya, putternya, woodnya. Satu set dengan bag golf sekali saya dapat percuma je. Percuma. Yang lepas tu jenama memang jenama bagus lah. Ada yang baru, ada yang lama. Tak kisahlah tu. Yang penting bila ada bag tu, saya cakap dengan imam, Mam, saya dapat satu bag ni, boleh ajar saya main golf ke? Oh, Ustaz main golf. Bagus, kata dia. Masa pergi naik kereta tu lagi, dalam kereta tu. Dalam kereta tu sedang
Dalam kereta. Tak payah saya mula. Dia mula dulu. Ji, Ustaz nak saya Fatihah betul tak Ustaz? Masa tu kita bagilah Ji. Oh, Fatihah ya. Kena baca lah. Cuba Imam baca. Suruh dia baca. Baca punya baca. Terkedu dia. Dia terkedu. Banyak salah. Terkedu. Dia cakap, tak apa. Jangan betulkan semua. Betulkan sikit-sikit. Lama juga ni. Lama-lama betul bacaan dia. Kita betulkan sikit-sikit, lepas tu dia buat latihan, lepas tu semak lagi yang lain. Sekarang dah makin mantap lah bacaannya. Pelan-pelan Dan nak jadi rekod lah. Surau saya, imamnya main golf, pengerusi pun main golf, Bilal main golf, AJK pun main golf. Dengan ustaz-ustaz yang ngajar Quran pun main golf. Ustaz tak ajak saya boleh bawa beg. Alamak. Apa? Kadang-kadang itu kata bil hikmah je. Bil hikmah ni, kadang-kadang dengan cara begitu dia tak terasa hati bila saya tegur. Dia minta lagi. Ustaz ni semak saya punya bacaan. Saya kena bagi masa sampai saya baca. Bagi nasihat dalam cara spontan sangat. Waktu dia memerlukan tu, kita tahu bukan senang dia nak minta tegur tu. Saya sampai pernah saya batalkan kelas mengaji saya sebab saya nak jumpa dengan dia pada waktu yang dia free, bantu dia sebab dia Korea saya. Saya besar tanggungjawab kat situ. Dia akan dipersoalkan. Kalau Korea lain saya tak pastilah. Kalau Korea saya memang saya kena jaga lah. Jadi itu tanggungjawab saya lah. Jadi Haji cakap tu betul. Kena bil hikmah. Memang. Sebab di Masjid Surau ni bukan mudah nak menegur orang. Memang orang kata yang ganggu ni dia punya pangkat dia general. Syaitan yang ganggu orang yang datang Masjid Surau ni pangkat general. Kadang-kadang Ji tak boleh tegur sikit je, bergaduh. Saya cakap ni memang berlaku di mana-mana lah Ji. Korea saya, Korea. Dekat tempat saya, kampung saya tu, nak bertumbuk, imam dengan makmum nak bertumbuk. Allah. Itu depan mata saya, itu berlaku sebab saya membesar di Masjid Surau. Ayah saya imam. Saya budak-budak. Budak-budak lagi kita tengok perangai orang tua, orang dewasa nak bertumbuk dengan imam. Kenapa lah? Dia nak bertumbuk. Dia cakap Allah. Itu cabaran Ustaz. Lepas tu penceramah yang bulanan mingguan mengajar, tengah mengajar dia mengajar lambat. Maksudnya dia anjak sikit masa, lambat solat Isyak. Mengamuk jemaah. Ni dah pukul berapa ni tak solat Isyak lagi ni? Lama sangat mengajar ni. Menjerit kat situ je. Saya terkejut lah, saya kenal lah Abang Rahim tu. Dalam ni tak kenal kan. Dia Abang Rahim. Saya terkejut kan kenapa dia menjerit dengan ustaz yang nyampai ke kuliah tu. Tapi ustaz tu bagus lah, dia diam je lah. Habis abang tu menjerit, dia ngajar, dia teruskan mengajar macam biasa, habiskan dia punya penjelasan itu, dia habiskan, lepas tu dia terus tutup lah. Itu cabaran tu. Ya betul lah. Dia kalau dalam kat masjid, memang kalau boleh jangan sebarang tegur orang, janganlah. Kalau boleh buat baik je. Ada benda kita nak tegur, simpan dulu. Cari jalan, agak-agak macam mana kau nak bagi tegur. Jangan, kalau tidak nanti boleh gaduh je. Memang. Memang diorang kaki sembayang, jangan. Orang kaki sembayang ni ujian dia besar. Tegur-menegur ni jangan dulu. Fikir dulu panjang sikit, cari jalan lah. Ya, seperti Haji cakap, bil hikmah. Ya betul lah. Sebab saya dah lalui banyak kes. Saya pun pengalaman pun ada juga Ustaz tu. Itu pening je. Haji jangan, orang-orang yang pencen jangan lagi kena jaga hati diorang. Jangan ambil tempat dia duduk. Dia dah biasa duduk kat sebelah belakang imam tu, jangan ambil tempat. Marah dia. Walaupun masjid tu bukan rumah dia. Ini tempat saya ni, ajak sikit kata dia. Jangan gaduh je. Mengalah. Jangan main. Itu macam-macam jenis orang je. Ada perangai Ustaz. Dia kata ni tempat saya duduk ni, awak duduk sana sikit. Awak bukan duduk sini kata dia. Dia halau gitu je. Tapi sabar je sebab orang yang lebih berusia. Jadi kadang perangai macam-macam je. Kita yang datang masjid ni pasal niat betul-betul, sabar. Bukan mudah je, bukan mudah. Saya pun faham. Saya pun tengok orang kadang kita pun kena juga. Terasa hati je. Terasa hati biasa. Sabarlah. Tapi kadang-kadang tu lah. Banyak sifar, bermaaf-maafan. Wallahualam. Okey. Ada lagi soalan je nak tanya je? Ada lagi? Siapa lagi nak tanya soalan? Ada lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya.
Tanya Ustaz begini, berkata ni lah, kalau Al-Fatihah tu ialah rukunnya, dari segi rukun yang 13 rukun. Kadang ialah biasa tarawih tu kadang yang saya nampak, kadang dia ada, dia macam dia baca ikut lagu saya Ustaz, lagu sampai ada terpanjang harakat dia. Contoh kadang dia terlebih harakat mengimpat. Kadang ada kadang yang kita dengar orang-orang awam pun boleh tahu. Macam ihdinas sirat, dia terpanjang macam biasa 2 di bawah 4. Jadi macam terperasan tu. Jadi nak tegur dia lagi, ilmu dia lagi tinggi Ustaz. Pasal kadang dia ikut-ikut pada lagu tu. Macam tu. Jadi kadang orang kita bersalah ni nak tegur jana. Mana kita biar ke macam mana pada Ustaz ni tu. Tapi Okey. Ustaz. Bagus bagus soalan Encik Anwar ni. Memang banyak manfaat untuk orang awam yang dengar sekarang ni. Okey, saya tengahkan dulu Okey, dalam nak menegur, saya dah ulang tadi, dalam nak menegur imam ni, okey, dia ada tertib lah. Pertama betul lah, nak tunggu penceramah datang baru nak ni, kadang-kadang kita pun tak ingat, kita pun sibuk. Dia yang paling mudah sekali, 5 orang yang duduk di belakang imam. 5 orang yang duduk di belakang imam ini memang imam dah kenal dia, dah rapat dan dia akan bersedia. Imam ni memang dia faham. Bila solat, 5 orang di belakang imam tu yang duduk sejadah ada beza. Kalau zaman saya tu, sejadah yang duduk belakang imam tu jangan duduk. Jangan solat situ sebab 5 orang ni tanggungjawab dia ada 4. Sebagai makmum yang duduk belakang imam pertama, munabbih. Munabbih ni maksudnya memperingatkan imam dia sudut rukun supaya tidak rosak solat. Contoh dia tersalah baca, kita kena belakang tu segera bantu dengan niat zikir, bacaan yang betul kita bacakan supaya imam tu dapat membaca dengan tepat bacaan tu. Itu munabbih. Dia sudut bacaan. Kalau bacaan kena bacalah ayat-ayat yang betul. Kalau rukun yang perbuatan, kita kena sebut subhanallah. Dan posisi belakang imam tu yang 5 orang ni kena dalam posisi yang betul pada rukun perbuatan, rukun fi'li tu. Contoh imam dia tahiyat awal pada rakaat pertama. Tahiyat awal rakaat pertama solat Zuhur. Patutnya tahiyat awal rakaat kedua. Jadi apa perlu dilakukan oleh 5 orang makmum di belakang imam ni? Bangun, dia kena terus bangun. Bangun dan sebut subhanallah. Jadi dia akan membantu imam. Imam akan menjeling ke belakang. Apa kuat sangat subhanallah ni, apa hal ni? Dia tengok jeling, tengok makmum semua berdiri kat belakang dia. Jadi membantu dia untuk dibetulkan kesilapan dia. Dia bangun berdiri lah. Berdiri terus. Dia berdiri daripada dia duduk tu terus dia berdiri. Itu namanya munabbih. Munabbih ni memperingatkan imam. Itu jangan sebarang duduk belakang imam ni kena tahu, kena perhatikan imam. Okey, itu yang pertama munabbih. Yang kedua muballigh. Muballigh adalah fungsi orang belakang imam ni ialah menyampaikan apa yang imam baca kepada makmum yang belakang supaya semua makmum dengar dengan jelas apa perkataan imam. Nak sampaikan apa tu? Sampaikan takbir. Contohnya mikrofon rosak, masjid besar. Jadi bila imam takbir Allahu Akbar, yang belakang imam ni kena kuatkan suara lah. Itu namanya muballigh. Sampaikan bacaan imam tu. Allahu Akbar. Supaya makmum belakang sampai dan dengar. Dengar suara imam itu. Kadang-kadang boleh berlaku sebab mikrofon habis bateri, short ke sebagainya. Okay? Muballigh. Yang ketiga. Tadi pertama munabbih, yang kedua muballigh. Yang ketiga fungsi makmum belakang imam ni bisur'atil harakah. Bisur'ati maksudnya pergerakan dia cepat. Daripada satu rukun ke satu rukun. Dia bukan orang yang sakit. Sakit lutut ke, sakit gout ke. Dia kena pergerakan ni kena segera, kena cepat supaya dia boleh membantu imam. Dia boleh melihat pergerakan imam. Bisur'atil harakah. Pergerakan dia cepat. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Okey, apa fungsi dia untuk duduk belakang imam? Fungsi dia sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Boleh catat ni. Siapa nak duduk belakang imam, catat 4 ni. Okey, fungsi yang keempat, khalifah ni maksudnya apa? Khalifah iaitu dia kena bersedia untuk menggantikan imam pada bila-bila masa. Termasuk dia kena ganti imam dalam keadaan imam masih jadi imam. Itu kena tahu. Itu nama khalifah. Tahu cara menggantikan imam. Okey.
contoh. Ada dua perkara yang wajib ganti imam. Wajib. Walaupun imam tu tengah solat, kita kena gantikan dia. Dua perkara. Dengar baik-baik. Pertama, ketika imam batal solat. Apa tanda dia batal? Kain dia belakang, ni biasa solat subuh lah. Solat subuh biasanya. Kadang dia terlambat. Dia nak cepat pergi sembahyang. Nak jadi imam. Dah dia punya jadual dia subuh tu. Kelang kabut dia bangun. Dia terambil kain yang koyak. Mujur kain ni koyak. Kalau dia ambil kain batik isteri dia, tak perasan pula kan, gelap-gelap subuh tu. Tapi dia ambil kain batik, kain yang dia pakai tu koyak. Kain yang terkoyak dia ambil, tersalah ambil. Jadi waktu dia sembahyang, tengah jadi imam tu, makmum buka mata terkejut. Belakang kain ni koyak, nampak punggung dia. Jadi batal tak imam? Walaupun imam tak perasan, batal tak? Batal. Itu memang dah batal tu, imam tak perasan ke? Subhanallah, imam tak akan perasannya tu. Tak boleh sebut subhanallah. Sebut subhanallah, imam tak tahu apa masalah dia. Dia tengah berdiri elok itu. Orang subhanallah, tak boleh. Tak selesai masalah. Dengan masa singkat tak boleh nak bercakap pula. Jadi apa kaedah dia? Orang belakang imam ni kena ke depan, duduk betul-betul sebelah imam. Jadi imam ni dengan ilmu dia kena ada ilmu. Orang berdiri betul-betul sebelah dia ni, maknanya dia perlu keluar daripada jadi imam. Kena keluar jadi imam. Dia tahu dia ada masalah jadi imam. Okey? Yang sebelah tu dia langkah sekali ke 2 kali, Ustaz? Langkah tu nak tunjuk sini susah sikit. Langkah sekali dulu. Kalau kat dalam penerangan ni saya tunjukkan langkah sekali. 1, 2, duduk situ. Langkah sekali, lepas tu kaki kedua letak kat situ. Tak payah berturut-turut. Okey? Langkah 1, 2, berhenti sekejap. Satu langkah lagi sekali, 1, 2. Jelas? Saya bagi kaedah yang lebih mudah faham. Langkah kaki kanan dan kaki kiri, 1. Lepas tu berhenti sekejap. Langkah lagi sekali, 1 kaki kanan, kaki kiri. Langkah. Untuk ganti imam. Ke depan lah. Boleh? Maksudnya dua pergerakan lah. Ada 2 pergerakan tanpa berturut-turut. Jangan maksud saya macam ni. Sebab nak terang ni kena ada praktikal. 2 pergerakan tu, langkah tu boleh 2 kali, tapi jangan 3 kali berturut-turut. Dia terus sampai 3 kali lah. Berturut-turut sampai 3 kali tu tak boleh lah. Tapi kalau nak mudah faham macam ni lagi, kalau nak ganti imam, okey, kalau kategori tadi tu memang kena sampai kat sebelah imam lah. Kena langkah betul lah sampai ke sebelah imam. Okey, itu kategori pertama. Imam batal disebabkan terbuka auratnya. Itu dengan serta-merta batal. Yang kedua batal disebabkan dia pakaian bernajis. Dan najis itu tak dapat dibuang. Tak boleh nak buang. Dan imam tak perasan. Kalau sebut subhanallah tak settle. Tak settle. Najis tu memang dia menyebabkan dia rosaklah solat dia tu. Dia kena keluar solat. Jadi kita duduk sebelah imam. Berdiri betul-betul sebelah imam. Dan imam perlu keluar sebab kita menggantikan dia. Kita pecat imam tu. Boleh. Itu pentingnya ada ilmu untuk menggantikan imam. Bukan menggantikan imam waktu diperlukan saja. Menggantikan imam ketika imam masih jadi imam. Kita kena tahu waktu dia. Ada 2 perkara ni. 2 perkara ni kena ingat. Kalau berlaku 2 perkara ni yang saya sebut ni, kita terus duduk sebelah imam. Kena minta imam tu keluar daripada solat. Jadi maksudnya imam kena tahulah Ustaz dia ni. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku ada satu tempat bukan Johor lah, saya tak ingat negeri mana. Ni yang berlaku ni. Yang salah Bilal belakang. Bilal belakang salah. Bilal belakang dia tunggu imam tambah rukun daripada 4 rakaat jadi 5 rakaat. Sebab imam terlupa, dia ingat 4 ke 3. Dia ingat ni 3 ni. Jadi dia ingat 3, dia naik lagi 1 rakaat. Makmum belakang pula dah cukup 4 ni. Kan boleh tambah lagi 5. Jangan ikut makmum belakang, jangan ikut imam. Sebab dah cukup 4 rakaat. Imam tu tambah sebab dia yakin solat dia rakaat tadi yang ketiga. Dia nak tambah 1 tu sebab nak cukupkan 4. Sedangkan dah 5. Jadi imam Bilal ni pula subhanallah supaya imam tu turun, duduk balik kan. Imam tu dengan keyakinan dia. Jadi Bilal ni pula satu hal, dia ke depan. Dia duduk sebelah imam pula. Tu yang salah tu. Tak boleh duduk sebelah imam melainkan dua perkara yang saya sebut tadi. Ini
dia nak paksa imam tu duduk balik sebab imam tu salah. Imam ni pula dia atas dasar yakin. Bila imam yakin, dia tak batal solat. Dia yakin memang tak tertinggal rakaat. Walaupun dia tertambah rakaat mengikut pandangan makmum. Makmum dia tahu kan. Tapi imam tak nak turun, dia yakin dia memang tertinggal rakaat. Dia tak batal solat. Sebab dia yakin, dah yakin. Jadi makmum ni lah marah ni. Kenapa tak turun-turun? Dah ni subhanallah tu dia. Dia duduk sebelah imam. Itu yang dia bertumbuk tu je. Bila duduk sebelah imam, imam dalam keadaan yakin dia memang solatnya betul. Jadi bertumbuk sebab apa? Kenapa jadi bertumbuk? Sebab imam dia dah yakin dengan dia punya rakaat dia cukup ni, memang aku solat betul, aku tak buat salah ni. Kita duduk sebelah imam, bila duduk sebelah imam, apa maksudnya? Imam terpaksa batalkan solat dia. Keluar daripada solat. Sebab ada dua masalah. Masalah batal disebabkan terbuka aurat ataupun nanggung najis. Ada najis pada pakaian. Tapi rupa-rupanya bila imam tu dia nampak Bilal duduk sebelah dia pun keluar solat kan. Dah ada orang pecat dia, ganti sebelah. Dia keluar, dia cek punya cek, tak ada apa. Dia tengok pakaian dia tak ada koyak apa semua. Lagi apa? Kemudian dia tapak kaki dia tak ada najis cicak ke pun tak ada. Marahlah dia. Dia tumbuk Bilal tu. Jangan buat main je. Imam pun marah juga kan? Mungkin imam tu ada ilmu. Dia tahulah kalau nak gantikan imam, duduk sebelah imam tu, dua perkara je ni. Pertama, aurat terbuka. Okey. Yang kedua, ada najis pada pakaian dan kaki, pada tubuh badan lah. Ada najis yang memang dia tak sah lah, solat dia tak sah. Daripada awal tak sah sebab dia dah ada najis tu. Faham tak? Betul. Jadi imam kena mengalah lah. Dia kena keluar daripada solat. Kena keluar daripada solat. Imam tu. Dia faham. Oh ya, aku ni mesti ada benda yang batalkan solat ni. Bila dia keluar solat, dia cek punya cek, tak ada tahi apa pun tak ada. Kain semua tak ada koyak. Marah lah dia. Nak dia bertumbuk dengan si Bilal jadi tu. Ni salah siapa? Salah Bilal je. Bilal duduk sebelah imam, siapa suruh? Aduh. Susah je macam ni kan. Okay? Tu kena ada ilmu. Betul tak? Terima kasih Ustaz. Okey, cukup tu. Boleh keadaan ni dulu jadi buat latihan. Kat mana-mana huruf ha bulat tolong buat latihan, jangan sampai jadi bacaan yang keras dan tebal. Wallahu alam. Untuk keadaan ni dulu. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamimi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi ya. Terima kasih Ustaz.